Selamat pagi murid-murid, hari ini kita akan belajar tentang unit 10 iaitu uniknya budaya kita. Sekarang kita akan cuba mendengar dan bertutur. Tajuk yang akan kita belajar pada hari ini adalah menariknya tarian dapus. Hari ini kita akan belajar apa itu tarian dapus. Kita baca satu persatu. Tarian tradisional negeri Perak menggunakan alat muzik seperti gendang, gong, kompang dan rebana. Menggabungkan tarian, muzik dan nyanyian. Penari membawa sejenis alat yang dinamakan anak dabus, iaitu besi tajam yang mempunyai cincin di sekeliling bahagian atasnya. Menonjolkan ciri-ciri pahlawan yang berani. Jadi ini adalah serba sedikit mengenai tarian dabus. Cuba tengok penari dekat sini. Seterusnya kita tengok dekat bawah ini. Kita baca sama-sama. Kawan-kawan, semalam saya telah menonton tarian dabus di televisyen. Yahya, apakah tarian dabus itu? Tarian dabus ialah tarian tradisional negeri Perak. Tarian ini jadi nampak apa yang kosong dekat sini. Jadi dia nak awak sendiri buat ayat berdasarkan apa yang telah kamu baca dekat sini. Contohnya yang cikgu bagi. Tarian ini adalah tarian tradisional negeri Perak, sudah dinyatakan dekat sini. Jadi kita terus ke poin yang kedua, iaitu menggunakan alat muzik seperti gendang, gong, kompang dan rebana. Selain itu, ianya juga menggabungkan tarian muzik dan nyanyian. Penari juga membawa sejenis alat yang dinamakan anak dabus, iaitu besi tajam yang mempunyai cincin di sekeliling bahagian atasnya. Tarian dabus ini juga menonjolkan ciri-ciri pahlawan yang berani. Begitu cara kita macam mana nak buat ayat bagi poin-poin yang telah diberikan dekat sini. Seterusnya kita beralih kepada buku aktiviti muka surat 71. Okey, kita tengok dekat sini. Kita lengkapkan dialog bersama-sama. Tajuk tarian Cempaka Sari. Kita baca dulu. Terkenal di negeri Perak. Dicipta berdasarkan lirik lagu yang ditulis oleh almarhum Sultan Idris Shah. Poin ketiga, biasanya tarian ini ditarikan oleh penari perempuan. Penarinya menggunakan selendang panjang dan kipas tekat. Kita tengok dialog dekat bawah ni. Selamat pagi Suraya, lihatlah tarian ini. Nama tarian ini ialah... Apakah nama tarian ini? Kita tengok tajuk dekat sini. Ini dia tajuk. Ini jawapan dia. Tarian Cempaka Sari. Okey, seterusnya Suraya. Selamat pagi Aiman. Tarian ini sangat terkenal di negeri Perak. Tarian ini poin yang pertama dekat sini sudah. Jadi ini kita tak perlu tulis lagi. Kita tengok poin yang kedua. Tarian ini dicipta berdasarkan lirik lagu yang ditulis oleh almarhum Sultan Idris Shah. Jadi kita tulis poin yang kedua ini dekat sini, tempat kosong ini. Dan sambung dekat sini, sudah kita tulis jawapan ni. Kita tengok sini. Biasanya sambung dekat sini terus. Tarian ini ditarikan oleh penari perempuan. Okey, ini adalah poin yang ketiga. Tulis dekat sini. Penarinya, kita tengok 1, 2, 3 sudah. Kita tengok poin keempat. Penarinya menggunakan selendang panjang dan kipas tekat. Tulis dekat sini. Apakah tarian tradisional lain yang kamu tahu? Jawapan dekat sini. Apa yang kamu tahu? Kita boleh rujuk kepada buku teks tadi. Tarian dabus, kita boleh jadikan tarian dabus ini sebagai jawapan dekat sini. Antara tarian tradisional lain yang saya tahu adalah tarian dabus. Boleh bagi contoh macam itu. Jawapan dekat sini. Okey. Terima kasih Aiman. Okey.
Seterusnya kita akan membaca. Sila buka muka surat 65. Tajuk kosong, dan kita akan cari tajuk melalui cerita yang kita akan baca ni. Kita baca sama-sama. Amboi, wanginya bau masakan makcik. Makcik masak apa? Makcik sedang memasak nasi ambeng. Makcik, apakah nasi ambeng? Nasi ambeng ialah makanan tradisi masyarakat Jawa, iaitu nasi putih yang dihidangkan dalam dulang dengan makanan lain. Antaranya termasuklah mi goreng, ikan masin, sambal, serunding kelapa, tempe dan ayam goreng. Apakah keistimewaan nasi ambeng makcik? Nasi ambeng istimewa kerana setiap hidangan akan dimakan secara beramai-ramai. Situasi ini dapat mengeratkan hubungan persaudaraan dalam sesebuah keluarga dan masyarakat. Barulah saya faham. Terima kasih makcik. Okay, kita tengok dekat bawah sini. Kotak hijau ini makanan tradisi masyarakat Jawa, dihidangkan dalam dulang dengan makanan lain, mengeratkan hubungan persaudaraan. Apakah tajuk yang sesuai berdasarkan petikan ini? Rasa-rasanya apakah tajuk yang sesuai yang boleh kita letak dekat sini? Tajuknya adalah nasi ambeng. Nasi ambeng adalah jawapan yang sesuai kerana nasi ambeng ini menggambarkan satu ayat dekat sini. Makanan tradisi Jawa dihidangkan dalam dulang dengan makanan yang lain dapat mengeratkan hubungan. Nasi ambeng ini menggambarkan setiap ayat dekat sini tadi. Seterusnya kita beralih ke buku aktiviti muka surat 72. Baca teks kemudian lengkapkan maklumat. Enaknya selera utara. Pada hari Minggu yang lalu, keluarga Suraya mengadakan jamuan. Mereka mengundang jiran-jiran. Pada hari tersebut, Ibu Suraya memasak makanan. Beliau memasak nasi putih, gulai daging, ikan perkasam goreng dan kerabu umbut kelapa. Nenek Suraya menyediakan pencuci mulut. Beliau menyediakan pulut mangga, agar-agar dan kuih bunga pudak. Keluarga Suraya selalu menyediakan masakan ini untuk sesuatu majlis. Para tetamu makan dengan penuh berselera pada hari itu. Sekarang kita nak cari apakah makanan yang boleh kita tengok dekat sini. Pencuci mulut, tahu beza dia? Okey, kita tengok makanan dulu. Pada hari tersebut, Ibu Suraya memasak makanan. Ini makanan. Seterusnya, beliau memasak nasi putih, gulai daging, ikan perkasam goreng dan kerabu umbut kelapa. Ini adalah makanan. Boleh tulis dekat sini. Seterusnya, ni tadi 1, 2, 3, 4. Okey, ada 4. Boleh tulis dekat sini nanti. Dan seterusnya pencuci mulut. Pencuci mulut, beliau menyediakan pulut mangga, ini 1, agar-agar dan kuih bunga pudak. Okey. Pencuci mulut, nama pencuci mulut akan ditulis dekat sini. Ada 3. Apakah idea keseluruhan yang boleh kita nyatakan dekat sini? Sebab sini cuma keluarga Suraya sahaja yang menyediakan makanan-makanan seperti ini. Ibu Suraya masak ini, Nenek Suraya pula menyediakan pencuci mulut ini. Jadi apakah idea keseluruhan bagi tajuk ini? Idea keseluruhan ni kita faham bahawa makanan yang disediakan ini adalah dari keluarga Suraya sahaja. Itu maksud idea keseluruhan. Okey, cikgu bagi contoh masakan keluarga Suraya. Boleh tulis dekat sini. Sebab masakan keluarga Suraya inilah yang menyediakan makanan seperti nasi putih tadi, gulai daging, ikan perkasam goreng, kerabu umbut kelapa, pencuci mulut Nenek Suraya, pulut mangga, agar-agar, kuih bunga pudak. Jadi masakan keluarga Suraya
inilah yang menyediakan setiap masakan dekat sini tadi.